Sebelum anda tonton video ini, jangan lupa subscribe dan tekan notification button. Merci beaucoup. Hai semua, bersama DJ Shock sendiri, anda di channel Hitam Pukang Light.km. Hari ini saya nak gunakan kod yang lain pula, kod Ida daripada Lipmade Parisian Girl Lipmade kami. Anda boleh dapatkan koleksi Lipmade kami yang mesra solat, halal, tiada bahan berbahaya di nombor yang tertera di bawah ini. Untuk koleksi basic kami ada 3 color yang sebegini, 3 color sebegini. Basic color. Kalau orang yang suka natural tu dia boleh guna kod Jade. Kalau yang suka in the middle, guna kod Ida. Dan aku menggunakan kod Ida. Kalau orang yang nak pergi dating ke atau nak nampak garang sikit, boleh guna kod Shifa. So, dapatkan ketiga-tiga collection ini atau trio ini dengan harga promo daripada kami di nombor yang tertera di bawah ni. Ada promotion dan juga ada free gift untuk orang yang order trio ini ya. So, cepat-cepat contact number di bawah. Dia nak breakfast. Okey, senyum. Comel gedik, macam mana comel gedik? Dia nak makan. Hello? Okey, hello. Marah macam mana marah? Syifa, marah macam mana marah? Oh, tak nampak muka marah? Marah ke tu? Marah macam mana marah? Pandai buka tu masalahnya. Jadi dia lunch kena bagi suamiku dulu sebab dia nak ada urusan, dia ada meeting, dia kena pergi. Woohoo! For the boss. You sit so good. You want to taste? You want? You want me to give you? Okay. You are good. Huh? You are nice today? You want me to give you? Okay. So ni untuk Banglang pula. Dan aku tak tunjuk resepi sebab ini basically daripada sup nasi ayam semalam. Ayam tu pun daripada nasi ayam dah aku sirat-siratkan dia. Tambahlah dengan segala daun-daunan, sayur-sayuran macam tu. So kita serve sorang-sorang dulu. There you go. L'intérêt de fini. Pas de souci. So ni pula untuk So ni untuk bangah. Kita serve separately sebab dah aku kelang kabut hari ni. Hai semua. So ini adalah lunch kami. Basically sebenarnya nak buat macam for beef, tapi dah aku guna ayam. So basically pasta tu pasta Vietnamian. Dan aku guna sup ayam daripada semalam. Lepas tu ayam tu pun daripada nasi ayam semalam. Dah aku sirat-siratkan dia dan banyak sayur-sayuran di dalam. Cuma missing toge je lah, toge tak ada. Syifa pun makan. Tengok dia punya je. Wah, dia pun makan. Sayang. Kejap lagi tidur ya. Video dia tunjuk. Ya ke? Dia makan sendiri sekarang. Tak tahu dapat makan sendiri ke tak. Bravo, Mapus. Makan tangan juga senang kan nak ya? Passerelle 1 100 et passerelle 2 150. Épreuve orale en mai 120. Ah, c'est gratuit pour les boursiers. Kita masukkan cili lah, tambah cili tak nak lagi kick. Pagi tadi ada
kaum keluargaku, kakakku forward satu video ni TikTok tu. Ustaz sekarang pemain TikTok ya all, tapi Ustaz menggunakan TikTok tu dengan cara yang betul ya, bukan dengan cara tergedik-gedik depan kamera, terjoget-joget menggeletis macam budak-budak zaman sekarang tu kan. So Ustaz ni nama dia Ustaz Ahmad Dusuki. Sukalah yang video yang aku dapat ni, dia mengingatkan kita untuk bersyukur dengan apa jua keadaan. Bila kita bersyukur, kita cakap alhamdulillah, hidup jadi lagi tenang dan bahagia dan redha dengan apa yang Allah bagi. Sebab apa yang Allah bagi itu adalah yang terbaik untuk kita, kata Ustaz. Dan setiap kali walaupun kita tak suka atau tak suka, itu adalah yang terbaik Allah bagi. Jadi kita cakap alhamdulillah. Tengok muka suami kita yang kelakar kan. Tengok muka suami kita yang kita meluak tu pun kita pandang, kita cakap alhamdulillah, at least ada laki. Daripada tak ada laki, Ustaz kata kena mandi bunga banyak kali pun tak dapat juga laki. Ini tak mandi bunga, dia dapat bunga, kata Ustaz tu. So it's so funny. So betul kata Ustaz tu. Terima kasih kakakku kerana forwardkan video itu. Jadi apa yang aku nak kata ialah kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Di kala COVID yang teruk ni, yang ramai orang kehilangan kerja, kami adalah antaranya kehilangan kerja sebab tourism down. Tapi bila fikir-fikirkan nak merungut, orang lain pun ada lagi yang teruk. Jadi bila kita fikir keadaan kita ni, kena fikir orang yang lagi teruk. Bila kita nak fikir, jangan tengok orang yang ke atas. Bila kita nak berjaya, kita tengok orang yang ke atas. Bila kita nak merungut, kita tengok orang kat bawah kita untuk mengajar kita bersyukur. Jadi untuk anda, cikgu-cikgu ke, doktor ke, yang kerja government, yang ada kerja, bersyukurlah anda semua. Bersyukurlah kerana tidak semua ada pekerjaan. Yang kerja swasta, banyak kena buang. Yang kerja sendiri, banyak yang tak ada job macam kami ni. Tapi ada lagi teruk daripada kami ni. Keadaan lain pula, anda yang muda-muda ni, baru anak seorang ni hilang pekerjaan, bersyukurlah sebab anda masih muda, anda masih punya keringat untuk mencari pekerjaan, sebab anda masih muda lagi tau. Jalan tak terhenti di situ. Tinggal di Malaysia ni terlampau banyak cabang-cabang untuk mendapat duit. Berbeza dengan keadaan di sini. Sini susah tau. Kita nak usaha sendiri, nak berniaga tepi jalan ke, berniaga online ke, ingat senang-senang macam tu ke, semuanya kena ada jalannya betul. You kena declare, kena menjadi pengusaha berdaftar yang sah dan kena bayar teks. Macam tu ya. Jadi bersyukurlah kat Malaysia terlampau banyak pekerjaan yang kita boleh buat, antara nak atau tak nak. Jadi buat anda yang masih ada pekerjaan, tidak dipotong gaji, itu bersyukurlah kerana ada orang lain yang ada pekerjaan tapi dipotong gaji, atau ada pekerjaan tapi tidak dibayar gaji sebab company pun tak ada duit. Jadi bagi anda yang sesiapa sahaja yang kerja kerajaan tu, penjawat kerajaan, anda masih ada gaji sedangkan orang lain tidak mempunyai gaji. Jadi kita semua ni berhentilah merungut kerana ada orang lain yang lebih teruk daripada kita dan kita masih ada pendapatan. Itu caranya untuk bersyukur dan berhenti merungut. Sebab ada kalanya orang ni merungut ni sebenarnya goyang kaki. Jadi dia nak menunjukkan yang dia pun buat something, merungut konon-konon dia buat kerja. Padahal goyang kaki je kot. Macam itulah kebanyakan orang ni. Jadi itulah. Sebelum Allah bagi cash kan, berhentilah berungut. Pretending to work when you are not working. So sudah-sudahlah tu kan. Nanti Allah tarik balik rezeki tu baru padan muka kau kan. Ni dah aku nak cerita pasal kaum-kaum perempuan yang mengeluh tak ada pendapatan, suami tak ada pendapatan. Lepas tu kena isteri pula memikul tanggungjawab, kena cari pekerjaan lain untuk bantu suami. Tapi suami tak bagilah itu ini. Ada suami-suami yang bukan nak kata diorang tak bagi. Diorang mesti kritik. Kaum lelaki ni, untuk pengetahuan anda, memang diorang akan sentiasa mencari modal untuk kritik, untuk menunjukkan diorang lagi superior daripada kaum perempuan tu. Itu adalah typical kaum lelaki. Akan tetapi jangan dimatikan. Ianya mungkin juga sebagai api semangat untuk terus menunjukkan yang anda boleh berdiri di atas kaki sendiri. Saya nak bagi contoh, ini bukanlah hendak menunjuk-nunjuk, tapi nak bagi contoh supaya orang lain dapat semangat juga, nak kongsikan semangat juga. Masa kami dilanda financial crisis yang sangat teruk, tidak ada pendapatan, nasib baik ada mentua yang boleh menolong jugalah sikit-sikit kan.
Tapi berapa lama boleh tolongkan, kita kena usaha sendiri. Dan dalam alam perkahwinan ni, bila tak ada duit, itulah masanya perkahwinan akan bergolak. Jadi anda semua yang berkahwin tu, get ready untuk fasa ini. Sebab semua orang akan melalui fasa-fasa ini. Jangan ingat hanya orang setengah orang je akan melalui fasa ini. Dah aku pegang tudungku yang tak gosok, yang tak pakai pin you. Sian sukanya pakai tudung tak gosok ni. Ni daripada mak suku banyak bagi tudung tau. Daripada Malaysia. Dah aku memang tak beli tudung, orang bagi je you. Tukar topik pula. So, adik-adik, cik-adik-adik semua, kita semua akan melalui fasa-fasa yang amat sukar di dalam perkahwinan kita. Mula-mula kita kahwin dengan suami kita senang boleh provide kita everything sampai membuatkan kita lupa diri, kita shopping tak hingat. Ni macam aku ni, cakap diri sendiri, mengata diri sendiri, membawang diri sendiri ni. Shopping tak hingat, membazirlah, membeli apa-apa yang tak perlu. Jadi, bila Allah turunkan pengajaran, bukan bala, I don't take it as bala. Itu Allah sayang, jadi Allah nak jentik telinga kau ini yang degil sangat ni kan. Supaya sedar bahawa pembaziran itu bukanlah amalan yang bangga-banggakan. Ya, ada ramai orang lain yang susah, kenapa kau membazir-bazir duit kau, kan? Jadi buat anda isteri-isteri, siapa pula lah yang tu aku buat video tentu ada orang. Okey. Penat aku berlari turun bawah, keluar orang ding dong. Lepas tu yang tinggal kat rumah ni dah aku dengan Jade je kan. Hari ni hari Rabu tak sekolah. Bernafas. Okey, nak kata tadi pada kaum yang baru berkahwin tu, kita semua akan diduga. Kita akan diduga di mana suami kita hilang punca pendapatan dan kita kena bantu suami kita untuk naikkan balik ekonomi keluarga kita. Jadi beringat-ingatlah bila time ada duit ni, jangan membazir, jangan ikutkan sangat hati hendak membeli. Juga bercerita pasal tu, terpanggil ada dapat DM daripada sahabat ni dekat Instagram, tanya macam mana Kak Nur tahan untuk tidak teruja untuk membeli barang-barang high-end, contohnya yang branded lah macam LV, Chanel, Christian Dior, semua itulah. Dan aku cakap, Daku ni daripada dulu lagi, Daku ni bukanlah jenis orang yang branded. Walaupun ada kawan kata, no, you duduk Paris tu belilah at least Chanel, Christian Dior satu. Daku fikir, sebab Daku fikir kena berfikir secara logik. Kalau aku beli bag ni, bila masa aku nak pakai? Aku ni buat tourism je. Tourism ni dah aku perlu lasak pergi ke sana kemari, jumpa customer, jumpa guest, naik turun train. Kat sini public transport quite good. Jadi instead of driving, baiklah kita naik train, lagi cepat tau. Jadi kita dalam train pun kita boleh relax. Atau kalau kita drive, kita jadi stress dengan traffic jam, tak ada masa. Kalau dalam train, kita boleh baca message, reply, buat kerja dalam train tau. Jadinya, bila kita ni nak membeli sesuatu, kita fikirkan dulu, adakah ianya perlu? Apa tujuan kita untuk beli barang-barang tersebut? Adalah untuk menunjuk ataupun sebab orang lain ada, kita perlu ada? Apa tujuan kita sebenarnya? Jadi, pada orang yang tanya Daku macam tu, macam mana Daku tahan nafsu untuk tidak membeli belah barang-barang macam tu? Itu saja jawapan Daku. Daku tidak mempunyai keperluan untuk apa aku pakai. Daku seumur hidup ada satu je LV, ada satu LV, ada bermula dua, ada satu kecil LV kecil dah jual, lepas tu ada LV lagi satu besar, tak pakai pun. Bila masa aku nak pakai? Nak pergi setakat bekerja sendiri ni kan, nak pergi, bukan nak lagi time pandemik ni kan, duduk rumah je. Kalau masa dulu pun, nak aku naik train bawa LV, nak gila kau nak kena pickpocket. So, bila masa aku nak pakai? So, tak ada kepentingan nak beli benda-benda macam ni. So, daripada situlah dah aku tak ada hati nak beli benda-benda macam ni. Lagipun, Daku memikirkan rasa bersalah dalam hati kenapa Daku nak beli benda-benda macam ni, atau Daku ada lebih banyak tanggungjawab lain yang aku perlu fikirkan, iaitu anak-anakku. Ada anak 4 orang ni. Kenapa Daku nak korbankan, nak habiskan duit semata-mata untuk memuaskan nafsu sendiri. Fikir cara macam tu. Anak-anakku perlu banyak lagi perkara penting selain daripada tu. Jadi, dan Daku ni pun macam nak cakap sebab tu Daku ni tak berkawan sangat. Sebab
bila berkawan ni, masalahnya berkawan yang kita selalu jumpa ni, daripada situ kita akan keep comparing. Okay, kita akan tengok orang tu macam ni, dah jadi macam competition pula. So biarlah dah aku sendiri dalam kelompokku sendiri, buat hal sendiri dengan anak-anak aku, dengan suamiku, dengan mentuaku. Untuk mengelakkan benda-benda macam ni. Kita living a normal life, average life. Kita hidup kat dunia ni, benda-benda yang branded-branded ni nak mampus nanti bukan boleh bawa pun. Nak bawa ke? Kau nak masuk kubur bawa barang kau sekali ke? Nunjuk-nunjuk ni kan. So, tak ada kepentingan, tak perlu beli. Jadi buat anda yang tanya, macam mana dah aku tahan nafsu, itulah. Siapa pula telefon ni? Aku buat video je, ada orang call, laki aku call. Oui? Codagno, c'était caché, je sais pas. Bon, vas-y. Bah, tu t'achètes 3 kilos, là. 3 kilos, il y a le promo, je sais pas quoi, le prix promo, non? C'était caché, and then t'achètes... ok. Allez, salut. Yes, I know I have to change my ringing tone. Tak ada masa. Tengok nak tukar ringing tone pun tak ada masa lagi, you. Laki ku basically dia pergi hantar si Ana Syifa tu pergi OT, terapi. Tapi dia tak boleh masuk. Dia boleh, sekarang Ana Syifa ni kan big girl now. So dia tinggalkan macam tu je. So sementara selama 30 minit tu dia pergilah kedai daging halal bersebelahan tu. Jadi... sambung pada topik kita balik. Jadi, kawalah nafsu anda bila membeli tu fikir. Adakah ianya untuk perlu sangat ke? Perlu. Adakah anda nak berjumpa menteri-menteri, bos-bos ke yang anda perlu bawa beg tu? Atau anda hanya ke pasar atau ambil anak balik sekolah? Adakah untuk show off bawa beg-beg branded ni untuk apa? Tanya pada diri anda, untuk apa? Macam aku hanya perlukan beg yang tahan lasak. Jadi, beg yang aku pakai tahan lasak adalah Longchamp yang murah-murah punya sampai bercapuk-capuk lah. Sebab kita ni perempuan yang lasak kan. So I don't need yang branded-branded punya. Aku punya LV satu ketul tu pun dah tinggal dalam kotak, rasa bersalah sangat sebab tak pakai. Pakai pun tak selesa you. Setakat menunjuk kat orang, aku nak tunjuk kat siapa? Nak tunjuk kat laki aku? Nak tunjuk kat makcik supermarket tu ke? Baik tak payah. So pakai yang brand biasa-biasa saja, lasak yang aku boleh balik rumah, aku boleh campak je kat tangga macam tu je. So bila kita membeli ni, fikirlah dulu. Dan lagi pun aku telah melalui fasa yang susah kan, yang di mana value duit tu sangat berharga bagiku. Jadi bila nak berbeli tu fikir banyak kali. Of course sometimes I will spoil myself, tapi pergi kedai murah-murah je. Benda yang brand biasa tapi good quality, you know. So I don't really have a mark yang orang lain pakai. Oh, kita ni kadang-kadang tengok orang tu pakai, aku pun nak pakai lah. No. I'm not like that. I don't follow what people wear or use sebab orang nak macam tu, aku pun nak macam tu. No, I'm not like that. So, kita biarlah bersederhana di dalam apa jua yang kita buat. Tak perlu nak ikut-ikutkan orang sangat. Kita be ourselves, happy dengan apa yang kita ada dan berbelanja mengikut kemampuan. Dan bila mampu tu, it's fine. Tapi kita kena berhati-hati juga dengan apa yang kita beli. Jangan sampai ianya mendatangkan riak. Kita beli benda tu sebab kita nak compete dengan other people, sebab kita nak menunjuk, ambil gambar nanti ramai-ramai, tangan macam ni, pegang handbag macam ni. Tak maulah kan. So, I think bila orang yang dah pernah merasa susah, dia tak sewenang-wenangnya nak membazir duit dengan begitu saja. Terutamanya orang yang duit tu adalah hasil usaha dia sendiri. Duit tu bukan daripada suami dia yang bagi selambak duit. So itu adalah bezanya orang bila disayang duit dan memikirkan anak-anak. Atau kalau tak fikirkan anak-anak, fikirkan family kita, adik-adik kita, anak-anak buah kita yang lain tu, ada tak bapak kita cukup ke duit diorang, macam tu, something like that lah. So tahan nafsu, itu dah aku nak cakap, tahan nafsu. Jadi tak ada nafsu lah nak membeli. Kalau beli pun beli benda-benda yang idok lah, mahal ke untuk Dan aku ni adalah orang yang biasa-biasa saja. Dah berpusing-pusing aku ceritakan, jadi berbalik kepada cerita tadi di mana kita nak mulakan bisnes tapi tidak suami kita asyik condemn je, mengkritik. Ya, lelaki adalah pakar pengkritik yang sangat hebat, begitu juga dengan suamiku. Tapi jadikanlah ianya sebagai pembakar semangat, ya, pembakar semangat. Contohnya dah aku masa nak mulakan penghantaran makanan dulu, mendapat kritikan yang sangat hebat daripada pakar pengkritik kita. Tapi akhirnya bila semua dah, sebab lelaki ni macam ni tau, dia nak tengok hasil tu gedebuk.
immediately depan mata, berjaya depan mata. Lelaki adalah satu spesies yang sebegitu dengan isteri dia. Dia nak tengok segedebuk result dia depan mata. Adakah ianya akan mendatangkan pulangan yang hebat macam tu. Dia sabar-sabar ni, dia tak macam orang perempuan. Orang perempuan ni sabar. Dia bermula daripada bawah, slowly. Akan tetapi bukan semua lelaki macam tu. Tapi majority lelaki macam tu. Bukan semua. Contoh lelaki-lelaki kat sana hok jatuh-jatuh tu, janganlah nak melenting dah. Aku dah cakap ni, bukan semua. Tapi most of them. Bukan semua. Jadi kalau anda bukan macam tu, jadi anda jangan melenting. Jadi macam dah aku masa nak mulakan penghantaran dulu, dah aku dikritik dengan hebat oleh suamiku. Dia kata, kenapa you nak buang masa naik train hanya untuk €30. Masa tu start dengan 3 paket saja kan, €30. Tapi dah aku buat tak tahu je. Dah aku fikir, kita tak ada duit ni. Dah aku nak fikir, have to do something. Ada bills yang kena bayar, anak-anak lagi. And I cannot live in a situation di mana dah aku tak ada duit. Yang dah aku mengharap pada orang. I cannot live like that. So dah aku teruskanlah sampailah berkembangnya daripada penghantaran makanan menjadi tourism dengan tour, homestay, tour Paris, tour Eropah yang berjaya, dan akhirnya pakar pengkritik itu adalah menjadi tulang belakangku yang sangat kuat. Dia yang membantu dalam setiap benda. Alhamdulillah. Jadi jangan patah semangat bila mendapat kritikan itu, dan kita kena buktikan yang kita punya plan tu berjaya, dan pakar pengkritik tu pun akan menjadi pakar support kita yang paling utama, seperti contohnya dalam kesku. Begitu juga bila tourism down, dah aku start buat video di YouTube pun macam tu juga, mendapat kritikannya hebat. Seperti antara kritikannya ialah kenapa buang masa buat benda-benda macam ni? Why are you wasting your time doing videos? To do what? For fun? You have nothing else to do? Macam tu dah aku dapat kritik. Tapi lihatlah pada hari ini, selepas berapa bulan selepas hampir 7 bulan memulakan YouTube, Alhamdulillah mendapat pendapatan yang stable dan bertambah baik. Terima kasih atas sokongan anda semua, dan ianya walaupun masih lagi dapat cover sepenuhnya pendapatanku tourism dulu yang sangat-sangat hebat, Masya Allah, Allah bagi, tapi akan tetapi at least ianya dapatlah membantu sedikit buat masa ini. Syukur Alhamdulillah. Jadi saya nak cakap terima kasih pada anda semua yang subscribe dan tak henti-henti komen, memberi kata semangat, kata yang baik-baik. Masya Allah, semoga Allah membalas jasa anda, dimurahkan rezeki, dilimpahkan rahmat seluruh keluarga buat anda yang support tanpa henti channel YouTube kami ini. Terima kasih. Jadi buat anda, jangan putus asa dalam apa yang anda buat. Teruskan usaha anda sehingga ia membuahkan hasil. Memang pada mula-mulanya ianya amat susah, begitu jugalah yang saya rasa. Dalam setiap usaha yang saya cuba memang mendapat kritikan dan tentangan yang amat kuat, tapi serahkan pergantungan pada Allah dan kita usaha, insya-Allah Allah akan bagi pulangan yang sangat-sangat hebat, sahabat-sahabat semua. Jadi teruskan dan jangan patah semangat. Ada pernah dah lost count dah, tapi ada tulis dekat buku ni, dekat aku punya kertas kerja ni, komen daripada sahabat Nur Hayati Nordin. Where are you, Nur Hayati Nordin? Nur Hayati Nordin pernah tulis belanja, Kak Nur belanja lagu sikit. Okey, dah aku belanja satu lagu satu saja ya. Emak Dara duduk di perantauan, beranak pinak sampai anak 4 orang. Duduk sini kita makinlah garang, kalau tidak orang pijak kepala. Masuk! Okey, nak cakap sedikit pasal geng membawang. Dalam kehidupan kita seharian, kita pasti akan berdepan dengan geng membawang. Kalau tak dengan geng office, jiran. Kalau tak dengan jiran, di internet. Macam tu. Apa yang kita boleh buat ialah, aku ni dah berumur kan. Kalau orang-orang masa-masa muda-muda dulu akan jadi cepat baran, panas, dengan apa orang cakap. Tapi bila you reach this age, apa nasihat yang aku boleh cakap, yang kakakku pun nasihatkanku sebegitu juga. Kita don't care about yang membawang ni, sebab
diorang lagi suka kalau kita melayan bawangan-bawangan diorang tu. Jadi orang-orang macam ni kita buat tak tahu, ataupun orang yang pernah buat jahat dengan kita, mengata kita dengan benda yang tidak betul, iaitu fitnah lah, fitnah. Ramai orang macam ni. Membawang tu maknanya membuat fitnah. Benda yang tak betul. Sebenarnya dia tak tahu kita siapa, tak tahu kenal kita in person pun, tapi dia membawang. Inilah hakikat-hakikat netizen. Dia tak kenal orang tu tapi dia membawang. Dan aku pun ada juga kes macam tu juga. Ada orang membawang. Orang yang dah aku kenal dia alam maya dah more than 10 years ago, membawang-membawang. I don't really care. Cuma itulah, bagi anda semua dan bagi saya juga, kita fikir macam ni je. Orang yang tak suka kita ni, orang yang memfitnah kita, orang yang mengata kita, mereka, they are responsible for their act. Apa juga kelakuan mereka, mereka akan ditanya di depan Allah nanti. Apa fitnah yang kamu dah buat ni, akan action diorang semua akan ditanya. Jadi didik hati kita ni untuk berfikir, tak apalah diorang nak mengata, it's okay. Dalam dunia ni memang kita rasa perit dalam dunia ni. Dan aku cakap macam tu kat diri sendiri ni sebenarnya. Kita rasa perit, kenapa ada manusia macam ni? Kita bertanya pada diri kita, kenapa ada manusia dengki-mendengki macam ni? Itu yang lebih teruk ialah bila start memandram-mandram guna sihir-sihir ni. Okey. Hati kita pedih, hati kita sedih dengan, terutamanya bila kawan sendiri yang step us back. Kawan kita yang kita rasa kawan tapi dia sebenarnya tikam belakang kita. Kawan-kawan macam ni, ada ramai. Dah aku pun ada ramai kawan-kawan macam ni. Jadi fikir macam ni je lah. Dah aku pernah macam frustrated sangat. Jadi kakak aku kata, maafkan je lah orang macam ni. Dengan memaafkan orang yang buat salah, kita lebih tenang, lebih bahagia. Sebab kalau kita tak maafkan orang tu, kita sentiasa, hati kita sentiasa sedih, tertanya-tanya kenapa. Jadi bila kita memaafkan, semuanya kita let it go, kan? Tapi bila kita buat macam tu, tidak bermakna orang itu tidak akan ditanya di akhirat kelak akan kelakuan mereka yang telah mereka buat pada kita. Jadi kita memaafkan tidak bermaknanya Allah memaafkan mereka. Mereka kena jawab juga. Jadi bagi anda yang kaki membawang ni, yang dah tak ada kerja lain, duduk rumah tak ada kerja lain, mentang-mentang laki kau bagi kau duit, kau membawang je kerja kau, ya? Ataupun mentang-mentang kau ada kerja tapi bos kau tak ada, kau relax, membawang kerja kau, kan? Fikir satu je lah. Whatever actions you do, ianya akan, tempiasnya akan kena pada anak-anakmu, cucu-cucumu, atau adik-adikmu, atau saudara-saudaramu. Jadi awak mengata orang nanti akan terkena, sebab Allah itu maha kaya. Dia akan bagi anda cash segedebuk macam tu. Jadi hentikanlah perangai macam ni, mengata-ngata orang, membawang semua. Sebab anda akan ada keturunan. Keturunan anda akan terkena tempias daripada mulut anda yang busuk macam longkang tu. Jadi beringat sikitlah mengata-ngata orang ni. Sama juga orang yang tengok video orang ni lepas tu dislike. Kau apa hal, kan? Kau tak suka, kau tak payah tengok lah. Yang kau tak suka tapi setiap kali kau datang tu kenapa? Sama macam istilah macam orang tak ajak kau datang. Macam tu orang tak ajak majlis kau datang. Muka tak malu macam korang ni lah yang pelik sikit perangai, kan? Tapi it's okay. Terima kasih kerana menambahkan view di channelku. Tapi you will be responsible for your act. When I don't do anything to you, jadi bersedialah nanti, jawablah nanti, ya. Whatever it is. Terima kasih kerana bantu menambahkan view di channelku. Untuk yang dislike tu, biarlah Allah saja balas kesemuanya. Bagi anda yang support, Allah balas jasa-jasa anda kerana support channelku, membantu aku juga dalam kehidupanku. Terima kasih. Begitu juga yang tidak support pun is okay. Terima kasih kerana membantu view count juga. Terima kasih. Dan semoga Allah balas juga kelakuan anda itu. Terima kasih. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan tekan notification button. Merci beaucoup.